Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Puji dan puja kita panjat setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pemelihara sekalian alam. Selawat dan salam kita panjang ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda ridwanullahu alaihim ajma'in. Selamat datang ke Aikim Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #sebar kebaikan. Aikim pada musim kedua kali ini kita telah melangkah episod yang ke-35. Alhamdulillah. Maaf, episod yang ke-36 sebenarnya. Sekejap Rakan sahabat-sahabat, selamat datang. Saya ucapkan kepada anda semua yang bersama-sama kita pada petang ini. Tempat saya menyapa di situ Surya Tisu, Putih Kecil Saka, Waalaikumsalam, Mak Fauzi, Nur Suhaila, Samin, Mak Fauzi je supporter kita. Arina Omar supporter, Salimah Saleh juga supporter kita. Kebun Mak Iti, nama dia. Thank you Puan Arina Omar untuk 50 star. Moga berada rezeki, sihat selalu. Siti Jamia, Nuria Suri, Halimah, Hasanah Malik juga supporter kita. Zaitun Yaakob, Siti Fatimah, Dia Idora, Halimah Ahmad Isa, Hawa Samin, Norma Syarif, Dia Idora, dan semua sahabat-sahabat, rakan-rakan pencinta Al-Quran. Apa khabar anda di sana? Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kehidupan kita semua kerana kebersamaan kita bersama-sama Al-Quran. Baik rakan-rakan, baik juga terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fauzi bin Ali 100 star. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Baiklah rakan-rakan, sahabat-sahabat, yang pertama saya mohon maaf untuk 2 hari saya kurang sihat. Saya terpaksa rehat. Hari ni pun ada sikit-sikit lagi, tapi kita cuba tak berapa teruk. Saya gagahkan juga untuk bersama tuan-tuan dan perempuan. Dan mudah-mudahan Allah SWT terus berkati usaha kita setiap kali kita bersama-sama untuk meningkatkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Juga ada bersama kita Aziza, Jasmine, Romina, Rumah Syarif, Halimah, Maisa. Puan Romina, terima kasih untuk 100 star. Semoga berada rezeki, sihat selalu hendaknya. Terima kasih yang berkongsi star dengan saya. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati rezeki kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian. Baiklah rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan, apa khabar? Macam lama, baru 2 hari kan kita rasa macam lama. Itulah kerinduan kita terhadap ayat suci Al-Quran. Tapi saya pasti rakan-rakan, tuan-tuan dan perempuan, walaupun kita tidak bersama dalam Aikim, rakan-rakan terus bersama-sama dengan Al-Quran setiap masa dan ketika agar Allah SWT merahmati kehidupan kita, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita nak terus kepada episod kita, sebelum kita nak terus kepada segmen kita yang pertama, iaitu bacaan contoh, apa kata rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian, cuba kongsikan rezeki. Astagfirullahaladzim. Cuba kongsikan video ini. Minta maaf, silap jaga. Dia dah melalut Kongsikan video ini, share video ini kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat kita di luar sana. Mungkin ada yang terlepas notification daripada Facebook, menjadikan mereka ketinggalan untuk bersama-sama kita setiap petang sebenarnya. Terima kasih di situ tadi Puan Hasanah Malik juga untuk 50 star. Semoga Allah murahkan rezeki, sihat selalu pada Puan Hasanah Malik sekeluarga. Dan mudah-mudahan, baik, mudah-mudahan dengan perkongsian rakan-rakan, sahabat-sahabat, tekan button like itu sedikit sebanyak membantu rakan-rakan kita yang belum lagi bersama-sama kita pada petang ini, insya-Allah. Okey. Baiklah, apa kata untuk kita tanpa buang masa, kita teruskan untuk segmen kita yang pertama, segmen bacaan contoh. Okey rakan-rakan, pada petang ini kita akan sama-sama
pelajari bacaan daripada suratul Baqarah ayat 79 sehinggalah ayat yang ke-80. Okey. Ayat 79 sehingga ayat yang ke-80. Baik. Rakan-rakan, sahabat-sahabat semua dah bagaimana? Dah bersedia untuk kita mulakan bacaan contoh? Kalau dah bersedia, baik, mari sama-sama kita perhatikan bacaan contoh yang untuk kali pertama saya perdengarkan dulu kepada rakan-rakan sahabat-sahabat. Nanti untuk kali kedua kita baca sama-sama. Okey. Baik, mari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Agak panjang sedikit ayat, 2 ayat kita nak bagi cukup sedikit. Baik, rakan-rakan, sahabat-sahabat, dapat kan? Dengarkan bagaimana bacaan yang kita sama-sama perhatikan sebentar tadi. Untuk kali ini, apa kata rakan-rakan sahabat-sahabat yang berada di sana? Mari sama-sama kita baca bersama-sama saya dalam surah Al-Baqarah pada ayat 79 dan ke-80. Okey, sama-sama bersedia, okey? Boleh lihat buat rujukan pada Quran ataupun mushaf sahabat-sahabat masing-masing ataupun pada ayat yang saya paparkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Baiklah, kalau dah bersedia, jom kita mulakan. Sama-sama. Sedia? Mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah kita sama-sama dapat selesaikan untuk bacaan 2 ayat sebentar tadi. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi bimbingan kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat tuan-tuan sekalian. Okey, baik. Ini tiba pula untuk kita lebih jelas apakah bacaan yang kita bacakan sebentar tadi, dan kita akan ketahui satu persatu apakah hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam ayat yang kita bacakan sama-sama sebentar tadi. Okey, baik, kita lihat satu persatu. Fawailul lilladzi itu adalah bacaan mat lembut. Fawailul lil tanwin. Tanwin bertemu dengan lam. Apa itu tanwin? Tanwin itu baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di hadapan. Semua baris yang ada 2 double itu kita sebut sebagai tanwin. Kita kenali sebagai tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf lam, hukumnya adalah idgham, memasukkan. Idgham adalah masukkan. Masuk yang macam mana? Masuk totally, masuk bila gunnah. Masuk secara kamilan, maksudnya masuk 100% dan tanpa dengung. Fawailul, dia memang huruf lam pun kan, tapi sebenarnya kita sebut lul itu lam yang telah dimasukkan ke dalam kalimah lillazi itu. Okey, lillazina, zi 2 harakat mad asli. Untuk sebut huruf zal, pastikan hujung lidah kita sentuh pada 2 gigi kacip bahagian hadapan. Yaktuna, ada sedikit bunyi hamas. Okey, ada sedikit angin di situ. Yaktubunal kitaba, bu 2 harakat mad asli. Al-kitab 2 harakat mad asli. Biaidihim, ya mati sebelum dia berbaris di atas. Itu kita sebut sebagai hukum bacaan lin, bacaan yang lembut. Dihim, di 2 harakat mad asli. Biaidihim summa, mim mati bertemu dengan huruf sa. Mim mati bertemu dengan huruf sa. Pastikan kita baca dengan izhar syafawi. Hukumnya kita sebut sebagai izhar syafawi kerana kita kena izharkan. Kita kena jelaskan sebutan huruf mim yang bertanda mati itu tanpa memasukkan ke dalam atau ke dalam mana-mana huruf selepasnya. Kerana selepasnya bukan huruf ba dan bukan huruf mim. Tentu sekali kita bacakan dengan jelas. Okey, tanpa mengambil kira bunyi huruf-huruf yang lain untuk dicampur adukkan ataupun disembunyikan ataupun ditukar. Okey, so biaidihim summa, mim syaddah hukumnya adalah wajibul gunnah, wajib dengung. Pastikan gunnah yang diberikan di sini, sifat gunnah pada huruf mim yang bertanda sabdu itu adalah gunnah yang paling sempurna. Yaquluna, qulu, kedua-duanya adalah mad asli. Huruf waw sebelum dia berbaris atas adalah huruf waw sebelum dia berbaris hadapan. Kedua-duanya adalah mad asli. Hadza min, za 2 harakat mad asli. Dalam masa yang sama, pastikan kita sebutan huruf zal, hujung lidah sentuh pada 2 gigi kacip bahagian hadapan. Min indi,
min jelaskan huruf nun kerana di sini adalah hukum izhar juga. Tetapi izhar yang dimaksudkan di sini adalah izhar halqi. Izhar yang berkaitan dengan huruf nun. Hukum hakam yang dikategorikan dalam nun mati ataupun tanwin, kita sebut izhar. Kalau dia izhar adalah izhar halqi. Tadi izhar juga, tapi izhar syafawi. Sebab apa syafawi? Sebab dia berkaitan dengan hukum hakam mim yang bertanda mati. Okey. Di sini adalah nun bertanda mati. Tentu sekali dia izhar halqi. Jelaskan sebutan nun. Min indi ikhfa haqiqi. Nun mati bertemu dengan dal. Indillahi. Kalimah lafzul jalalah dibacakan lam pada lam itu dengan menipiskan huruf lam. Kerana sebelum dia berbaris di bawah. La 2 rakaat. Liyashtaru bihi. Itu sifat yang ada huruf shin. Tafashi maksudnya berhamburan. Okey. Suara-suara udara itu berhamburan. Suara kita berhamburan keluar melalui celah-celah gigi kita. Dia tak boleh kita rapatkan. Kalau rapat macam mana angin nak keluar, macam mana suara kita nak keluar. Liyashtaru bihi 2 rakaat. Mad asli dalam masa yang sama, hukum ra di situ adalah hukum ra yang tebal. Sebab ra itu adalah berbaris hadapan. Bihi thamanan. Bihi mad sudah qasirah. Okey, huruf ha dhamir yang ada tanda ya kecil itu sebenarnya adalah huruf ya kecil yang selepas itu bukan huruf hamzah. Kita sebut sebagai maksilah qasirah, dibaca dengannya 2 harakat saja. Bihi thamanan qalila. Thamanan, tanwin bertemu dengan qaf adalah ikhfa haqiqi. Okey, sembunyikan bunyi tanwin itu ke dalam huruf qaf yang tentu sekali padanya ada sifat isti'la. Tu sembunyi pun sembunyi dengan cara yang tebal, dengan cara yang ada sifat isti'la sedikit. Thamanan qalila. Li 2 rakaat mad asli. La kalau kita berhenti di situ disebut sebagai mad badal. Sepatutnya qalilan. Tapi kalau kita berhenti, kita tukarkan tanwin itu kepada huruf mad. Jadi qalila. Mad iwad, bukan mad badal maaf. Mad iwad. 2 harakat saja. Fawailul lahum. Wai itu adalah bacaan lin yang dilembutkan. Lul lahum, tanwin bertemu dengan lam adalah idgham bila gunnah. Jangan ada gunnah. Fawailul lahum, ada gunnah pula dia kan. Tidak ada gunnah, masuk secara total. Fawailul lahum mimma. Lahum mim. Mim mati bertemu dengan mim. Idgham mislain. Dua huruf yang sama bacakan dengan idgham, memasukkan ke dalam huruf mim yang kedua itu. Mimma mim syaddah. Di sini adalah wajibul gunnah dengan kita berikan hak pada sifat gunnah pada huruf mim yang bertanda sabdu yang paling sempurna. Sifat gunnah yang paling sempurna. Katabat ada lagi dia punya sifat hams. Untuk huruf ta yang sukun yang bertanda mati, katabat. Okey, ada sedikit sifat amal, janganlah berlebihan. Katabat banyak pula. Ataupun ada yang kadang-kadang dia baca katabat. Dia pergi huruf ca pula. Sebab apa? Dia tidak keluarkan huruf ta itu betul-betul pada hujung lidah. Okey. Huruf ta diangkat, dikeluarnya tempat keluar makhrajnya adalah hujung lidah. Bukan sebelum hujung lidah tu, bukan pertengahan apatah lagi kan. Kalau kita baca katabat, itu dah dekat dengan pertengahan. Katabat huruf t itu maksudnya kena hujung lidah. Katabat aidihim. Macam sama juga macam atas tadi, kalimah aidihim
Ya sebelum dia baris di atas, ya mati sebelum dia baris di atas adalah bacaan lin di 2 harakat mad asli him wa wailul. Aidihim wa wailul. Mim mati bertemu dengan waw. Izhar syafawi. Di sini kena hati-hati. Izhar syafawi sebab apa disebut sebagai syafawi? Sebab huruf mim itu adalah huruf syafawi. Huruf yang keluar daripada kedua bibir. Makhrajnya. Tapi waw juga keluar daripada huruf bibir. Kan sama tempat keluar dengan sifat yang berbeza. Sebab itu hati-hati dengan kita memberikan kesebutan dengan jelas pada huruf mim. Jangan sampai kita masuk. Sebab dia senang masuk. Sebab rumah yang sama. Aidihi wa itu jadi masuk. Idgham. Hi wa itu salah. Aidihim wa matikan, izharkan huruf mim dengan memberikan sedikit saja sifat gunnah yang ada sifat mim di situ. Wa wailul lahum, sama macam kita terangkan sebentar tadi. Mimma yaksibun, huruf kaf ada sedikit hamas. Siwun 246 harakat. Boleh kita bacakan pada mad arid disukun. Panjang pula penerangan kita. Dah selesai untuk ayat yang ke-79. Satu lagi ayat adalah ayat yang ke-80. Mari sama-sama kita lihat sedikit lagi, okey? Boleh kita teruskan. Baik. Wa qalu, qa 2 harakat mad asli, lu 2 harakat mad asli. Lan tamas, nun mati bertemu dengan ta adalah ikhfa hakiki sebab dia berkaitan dengan nun mati dan tanwin. Disebut sebagai ikhfa hakiki. Lan tamassana naru. 2 harakat mad asli. Dalam masa yang sama, nannar itu nun syaddah. Nun yang bertanda 2 hukumnya adalah wajibul gunnah. Wajib berikan hak dengung dengan tingkatan gunnah yang paling sempurna pada huruf nun yang bertanda 2. An-naru, ru tebal. Jangan ru tidak berapa tebal. Ru itu baru tebal. Illa ayyamam, illa 4 harakat mad jaiz munfasil. Huruf mad apabila selepas dia ada huruf hamzah. Huruf mad apa dia? Illa. La itu adalah alif sebelum dia berada atas. Dia itu huruf mad. Lepas tu dia bertemu dengan hamzah, dia ada hukum. Kita tengok kalau dia berada dalam 2 perkataan yang berbeza, pasti kita sebut sebagai jaiz munfasil. Munfasil maksudnya berpisah. Sebab itu dia berada pada 2 kalimah. Ayyamam, tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah, idgham kamilan. Mam ma'dudah. Ingat huruf ain, terutamanya ain yang bertanda sukun, pastikan kita berikan sifat tawassut yang tepat. Kita nak mengimbang antara sama ada kita nak lepaskan suara ataupun menahan nafas suara kita. Okey. Ma'dudah. 2 harakat. Du adalah 2 harakat mad asli. Dah. Ta marbutah. Ta'ul marbutah, ta yang disimpulkan itu. Kalau kita berhenti, kita baca dengan ha saja. Jangan dat. Jangan. Dah. Okey. Walaupun dia ta ada 2 jenis. Ta marbutah dengan ta maftuhah. Di sini kita sebut ta marbutah, ta yang sanggul panggil. Okey. Jim wa jaiz, waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh juga untuk kita sambung. Qul attakhadtum, qul attakhadtum. Zal, huruf zal, kena jelaskan. Sebab di huruf mati ni dia kita sebut sifat dia dengan jelas. Okey. Ataupun kita keluarkan makhraj dia dengan tepat.
Makhraj dia hujung lidah sentuh pada dua gigi kacip bahagian hadapan. Thumma indallah, mim mati bertemu dengan ain, izhar syafawi. Sebab selepas mim mati, selepas mim mati, bukan huruf ba, bukan huruf mim, kita ingat terus totally dia adalah sebenarnya huruf izhar syafawi. Ingat tak? Mim mati selepas dia bukan mim, bukan ba, itu hukum tersebut sebagai izhar syafawi. Okey, izhar apa? Izhar syafawi. Okey. Indallah, nun mati bertemu dengan dal, ikhfa haqiqi. Hakiki. Dallah. Kalimah Allah ni kita baca pula dengan tebal. Sebab sebelum lafzul jalalah, kalimah Allah itu, lam itu kita baca dengan tebal. Sebab sebelum dia baris di atas. Dan pastikan keluar daripada pangkal tekak kita ni. Huruf ha. Dalam ni. Ada orang dia tengah. Huruf ha pedas tu kan. Dalam lagi. Okey. Dan tanin bertemu dengan fa, ikhfa haqiqi. Falan yukhlifa. Nun mati bertemu dengan ya, idgham ma'al ghunnah, idgham naqisan, idgham naqis. Masukkan sebahagian bunyi nun ke dalam huruf ya, mencampurkan 50-50. Yukh bunyi ada. Okey, ada bunyi kha itu. Okey, yukhlifallahu. Allah, kalimah Allah mesti ditebalkan sebelum dia beri di atas. Wa'ahdah. Itu adalah sebutan untuk huruf ha yang tanda sukun mati. Dan di situ adalah kalau kita nampak dia adalah waqaf sili, waqaf yang wasal lebih baik sebenarnya. Tapi ingat, kita nak kerja yang terbaik, tengok kemampuan pada diri kita. Kalau kita tak sampai, lebih baik kita berhenti saja di situ. Bukannya dikatakan tak boleh berhenti, kena wasal. Tidak. Itu adalah wasal aula. Boleh waqaf, boleh sambung, tapi sambung lebih baik kalau ada kemampuan. Okey, kena ingat tu. Taqulu, mim mati bertemu dengan ta. Ingat lagi tak? Mim, huruf mim mati selepas dia bukan mim dan bukan ba. So kita sebut apa tadi? Kita dah sebut izhar syafawi kan? Izhar syafawi. Taquluna 'ala Allahi. Taqu 2 rakaat mad asri, lu 2 rakaat mad asri, 'ala Allahi. Kalimah Allah, lafzul jalalah itu kita baca dengan tebal sebab apa? Sebelum dia bari di atas. Ma la ta'lamun. Ma 2 rakaat, la 2 rakaat. Ta'lamun, ain, huruf ain, ingat kena berikan sifat at-tawassut ataupun bainiyah pada huruf ain, yang mana suara yang kita nak imbangkan antara suara yang dilepaskan dengan suara yang tertahan. Nak imbangkan tengah-tengah, dia jadi tengah-tengah. Mala 2 rakaat mak asli kan. Ta'lamun 2, 4, 6 rakaat. Boleh kita bacakan ketika berhenti, kerana itu adalah mad arid, disukun berlaku kerana kita berhenti, kerana kita sukunkan huruf nun itu. Begitu. Bagaimana rakan-rakan? Sahabat-sahabat sekalian, dapat apa perkongsian kita petang ini? Mudah-mudahan sedikit sebanyak berikan pencerahan kepada rakan-rakan sekalian. Dan untuk itu, apa kata kita menjemput sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan yang berminat untuk membuat semakan bacaan. Anda semua dijemput untuk bersama-sama kita dalam Google Meet, yang link telah saya sediakan di bahagian komen itu, untuk bersama-sama kita dalam Google Meet membuat semakan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Okey, rakan-rakan, sahabat-sahabat. Baik, terima kasih kepada sahabat kita Puan Sataria Awang untuk 50 star. Terima kasih kongsi star. Semoga dimurahkan rezeki, sihat-sihat selalu. Baik, okey. Rakan-rakan kita dah bersedia, ada yang dah bersama kita
di dalam Google Meet. Baik, mari apa kata kita bersama-sama mereka di sana. Jom untuk segmen kita seterusnya, Talaqi Al-Quranul Karim. Baiklah, sebab kita siapa yang dahulu untuk bacaan kali ini? Silakan rakan-rakan, sahabat-sahabat. Siapa? Silakan. Puan Zabaria. Boleh. Silakan Puan Zabaria. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawaidul lil ladzina yaktubunal kitab. Ambil mana untuk? Boleh tak sikit lagi BID-him? Sempurnakan sentence. Okay. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. Teruskan je. Summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Baik, sekejap itu antara kegunaan bila kita buka kamera, kita dah nampak macam mana cara sebutan pembaca. Baik, patutnya kebanyakan memang saya perhatikan huruf shin. Kebanyakan orang baca shin yang mati tu dia nak juga muncungkan mulut. Kenapa? Liyash. Tak perlu muncung mulut. Liyash. Huruf shin yang mati tu tak perlu untuk muncungkan mulut. Kecuali sebelum dia baris hadapan. Tapi sebelum dia baris di atas kan. So baris atas tu kita buka je mulut kita. Iza fathat, kita fathah, bukakan mulut kita. Liyash tahu. Dia tak perlu liyash. Okey, cuba lagi. Okay. Semula ya? Boleh, silakan. Liyash, silakan. Liyash taru bihi thamanan qalila. Begitu. Nampak baik. Fawailun lahum mimma katabat aydihim. Boleh sikit lagi tak dia punya hama? Saya kurang dengar ataupun mungkin lain tidak mengizinkan. Fawailun lahum mimma katabat aydihim. Ada, bagus. Wawailun lahum mimma yaksibun. Baik, okey, cukup dulu. Kita berikan untuk ayat yang seterusnya kepada pembaca kita yang lain selepas ni. Tahniah diucapkan kepada Puan Zabaria. Bacaan sangat baik Semua boleh dapat menaikkan hak-hak dan dengung yang memuaskan hati, mencukupi. Secukup rasa. Barakallahu fiik. Tahniah Puan Zabaria. Sama-sama. Baik, kita sambung untuk bahagian yang kedua. Halo? Oh, Puan Hawa dia double Check 1, 2. Bila Puan Hawa buka mic dia double. Tak apa, kita beri rakan kita yang lain dulu. Kena check balik Saya tak pasti sebab apa. Sebelum ni okey. Hari ni dia jadi double pula. Silakan siapa lagi untuk sambung untuk ayat yang seterusnya, ayat yang ke-80. Silakan. Sila. Ya, Ustaz. Puan Nur Laili, ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Itu lagi sikit kalau dapat lah. Dah. Falan yukhlifallahu ahdah. Biasa dengan sebut tadi
Allah yukhlifallahu sikit je. Sikit lagi nak yang dalam tu, yang Ah, di pertengahan tekak kita. Cuba boleh lagi perbaiki. Sebenarnya dah ada dah ain dia. Tapi kita nak lagi kalau boleh pergi lagi lebih baik ya. Boleh perbaiki lagi. falan yukhlifallahu ahdah. Boleh. Nampak dah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Baik. Alhamdulillah. Tahniah Puan Nurlali. Bagus. Sebenarnya huruf ain dia boleh sebut dengan baik. Tapi bila bertemu dengan huruf ha yang mati tu, sebab dia melalui daripada dalam, minta maaf, daripada pertengahan ain itu kita nak sebut, kemudian nak masuk lagi dalam makhraj huruf ha yang tu adalah di pangkal tekak kan. Dia nak tekan masuk lagi dalam ha tu kan. So kadang-kadang kita terus tekan, lonjak terus kepada huruf ha. Itu yang kadang-kadang huruf ain itu dia tak berapa clear sedikit. So kena hati-hati pada huruf ain yang selepas dia ada huruf terutama ha yang mati. Tapi dapat juga kita cuba lagi dengan bacaan, dapat tunaikan bacaan dengan baik. Tahniah Puan Nurlaili. Barakallahu fiik. Ustaz. Sama. Baiklah, seterusnya silakan. Buka mic siapa nak baca, silakan. Puan Hashana. Ya. Hashana. Hashana. Mungkin Hasanah Assalamualaikum. Salam. Silakan Puan Hashana. Buka surah ni apa? Ayat Ayat yang ke-79. Fawailul lilladzi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailun lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Sekejap. Satu huruf ain, dapatkan sikit lagi min in. Dia tidak begitu tepat untuk huruf ain itu yang sepatutnya keluar pada pertengahan tekak. Satu lagi huruf nun itu, ikhfa itu kita sedikit panjang lagi sedikit, berikan kesempurnaan gunnah pada huruf ikhfa itu, nun yang mati. Min in tak cukup lagi. Min ain. Dia cukup kan? Min indillah. Biar gunnah ikhfa hakiki itu biar cukup sikit lagi. Okay. Summa yakuluna haza min indillahi litasku min indillah. Okay, tak apa. Teruskan. Liyashtaru bihi boleh tebal lagi. Liyashtaru bihi samanan qalila. Samanan, tebalkan ikhfa. Samanan, nipis. Samanan qa. Masuk terus dalam huruf qaf, sembunyikan huruf qaf. Ke dalam sembunyikan tanwin ke dalam huruf qaf. Masuk dalam huruf qaf dah. Okay. Liyashtaru bihi samanan qalila. Ya. Fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Baik. Barakallahu fiik. Tahniah Puan Hashana, bacaan yang bagus. Kalau boleh perbaiki pada kadar gunnah. Kita tengok tadi lahum mimma tiba-tiba dengan mim itu adalah idgham mithlain. Mimma itu adalah wajibul gunnah. Kalau kita pelajari tingkatan gunnah, tingkatan ataupun sifat yang ada sifat gunnah yang ada pada huruf mim dan nun, dia berbeza. Kalau mim yang bertanda sabdu, dia sifat gunnah yang paling sempurna berbanding dengan mim yang
tidak ada sabdu. Itu bermakna walaupun di sini sebenarnya lahum mimma tiba-tiba dengan mim adalah idgham mithlain. Kalau hukum idgham pada huruf mim itu dia adalah tingkatan sempurna. Gunnah sempurna dengan gunnah yang paling sempurna, sepatutnya kita beri perbezaan sedikit lah. Sebab saya lihat tadi lahum dia lebih panjang. Lebih lama sedikit daripada mim yang bertanda sabdu. Dia jadi terbalik. Sepatutnya mim yang bertanda sabdu itu kadar gunnah dia paling sempurna, yang paling atas sekali, dia lebih lagi sifat gunnah yang ada pada dia berbanding dengan huruf mim yang lain. Dapat tak Puan Hasanah? Nampak insya-Allah. Boleh begitu. Yang lain boleh. Bacaan yang baik, tidak ada sebarang masalah. Barakallahu fiik. Tahniah Puan Hasanah. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, seterusnya. Masih lagi double. Puan Hasan. Kita beri peluang lagi kepada kawan lain dulu. Kena check balik saya tak pasti sebab apa. Dah keluar dah tadi Dah keluar, cuba keluar balik, masuk balik pun sama juga. Okey, kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang lain, silakan. Saya cuba Ustaz. Siti Jamiah. Ya. Siti Jamiah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak mak kamu. Puan Hasanah boleh mute dulu Sorry. Okey. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Masih sama dia yang kita yang lagi sikit sebenarnya. Ada lagi sikit nak sampai kepada makhraj yang tepat. Tak sikit lagi. Sikit lagi. Dan beza dengan itu atas saja. Dia tak masuk ke dalam pertengahan. Dan daripada dalam. Falan yukhlifallahu dah beza kan dah ada tapi sikit lagi nak pergi kat situ. Boleh lagi cuba tak? Okey, cuba. Falan yukhlifallahu ahdah. Dia tak sampai lagi, ada lagi sikit. Tak apa, teruskan. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bagus boleh sebut huruf ain tu. Taquluna na'ala itu yang dah baik. Huruf ain berbaris di atas, yang tidak ada campur dengan huruf mati. Puan Siti Jamiah dapat sebut dengan baik kan. Apatah lagi huruf ain yang bertanda sukun. Untuk kita jelaskan sifat dan makhrajnya. Ta'lamun, la ta'lamun. Tapi apabila macam saya cakap tadi juga kan, huruf ain yang selepas dia ada huruf yang tanda mati, kena beri sedikit lebih perhatian padanya supaya huruf ain itu kita dapat beri tepat pada makhrajnya. Apapun tahniah diucapkan kepada Puan Siti Jamiah. Bagus semua bacaan, dapat sempurnakan dengan baik. Barakallahu fiik. Boleh cuba lagi tingkatkan pada huruf pada perkataan ahdah itu untuk sebutan huruf ain. Okey? Terima kasih Ustaz. Sama. Baiklah, seterusnya silakan. Kita ada lagi 13 minit lagi. Boleh lagi, ramai lagi boleh baca. 3-4 orang mungkin. Sila, siapa lagi? Check 1 2. Masih lagi double. Siti Hawa. Aduh, tukar-tukar setting ke macam mana kan? Tak pasti. Baik, silakan rakan kita yang lain. Atau cukup? Saya baca Ustaz.
Ya, silakan Puan Salimah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون Ya. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا Mhm. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Wawailul lahum itu sikit lagi Una wawailul lahum pun sama juga. Fawailul lahum mimma katabat. Ma tu pun jangan lebih ada sedikit sangat. Ma katab. Dia lanjut sikit je tadi. Sikit lagi sempurnakan. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم Sebab apa yang tak cukup yang first tadi? Sebab kita rushing nak kejar nafas tak sampai kan? Sebab tu kita punya kadar guna sedikit Jadi sangat pendek. kurang. Apa kata kita boleh berhenti kata pas aidihim? Kita berhenti kat situ pun tak apa. Untuk kita sempurnakan guna. Bismillah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum. Sekejap. Dia sedikit ada lanjut. Wa wailul ada macam panjang. Lulla wa wailul lahum. Begitu saja. Tanpa guna. Tanpa panjang. Wawailul lahum mimma yaksibun. Alhamdulillah. Boleh buat dengan baik. Barakallahu fiik. Tahniah Puan Salimah Saleh. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Sama-sama. Silakan bagi. Masih double. Check. 1 2. Ya, masih double. Ada rakan sahabat-sahabat yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Puan Jamia. Puan Jamia. Tadi Siti Jamia ni. Ya. Puan Jamia. Betul. Ada dua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhastum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Baik, bagus bacaan Puan Jamia. Okey, Puan Jamia. Bacaan yang baik. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Tahniah. Alhamdulillah. Kenapa ni adik? Baik, siapa lagi silakan? Saya Ustaz. Sila Puan Azura ya. Ya. Kau tidur ke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma astaghfirullahaladzim.
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما فويل لهم مما كتبت Gunah sikit lagi bagi sifat gunah yang paling sempurna, terutama pada mimma sebab ada mim syaddah. وويل لهم مما كتبت أيديهم Ya. وويل لهم مما يكسبون وويل لهم مما jangan ke ada ke tadi situ saja, jangan terlajak ke. Sekali lagi cuba. وويل لهم مما يكسبون Yaksibun, ada hamasnya. Ya. Tapi kita takut nak sebut hamas tu, takut jadi ke kan. Dia jangan terlebih kepada ke, jangan langsung tak ada hamas. Dia Okey, begitu. insyaAllah Ustaz. وويل لهم مما يكسبون Ada dah tu. Bagus tahniah. Sadaqallahul azim. Cuma berhati-hati untuk kemaskan lagi kita punya kadar gunah, terutama pada mim syaddah. Kadar gunah dia melebihi kesempurnaan pada kadar gunah yang lain. Begitu. Barakallahu fiik tahniah. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Ustaz Linda untuk 50 star. Semoga bahagia, sihat selalu. Masih lagi double. Lagi kuat Ada lagi tak siapa rakan yang kita yang lain? Mungkin lagi seorang. Last ke semua dah? Dia tu. Turun bawah. Tak. Aduk sini. Habis? Saya baca. Tak ada? Semua dah Tak apa, kalau tak ada, kita bagi Puan Hawa baca. Saya tak boleh cakap lah, nanti dah habis baca, saya akan komen je. Sebab saya tak boleh interrupt. Kalau tidak, dia jadi double. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Baik, bagus boleh baca dengan baik. Cuma sama juga pada huruf Ain yang selepas dia ada huruf Ha yang tanda sukun itu. Masih lagi sedikit lagi untuk kita dapatkan kesempurnaan sebutan. Terutamanya untuk kita keluarkan makhraj daripada pertengahan tekak kita menuju ke pangkal tekak. Menuju ke pangkal tekak. Dia macam terbalik sebenarnya, daripada kita keluarkan suara kita daripada paru-paru, daripada dalam, daripada pangkal. Bawah lagi daripada pangkal lah maksudnya. So, keluar untuk pergi ke Ain. Kemudian dia patah balik nak pergi huruf Ha. So, dia agak sedikit rumit sebenarnya. Kalau kita tak berikan perhatian dengan lebih. Tapi bacaan baik, bagus, tidak ada masalah. Cuma untuk lebih sempurna itu perlu lagi kita perbaiki bacaan-bacaan yang seterusnya. Tahniah diucapkan kepada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang telah bersama-sama kita untuk memperdengarkan bacaan masing-masing.
dan semua dapat baca dengan bagus kalau kita dengar tadi, masya-Allah. Cuma sedikit sebanyak untuk kita tingkatkan lagi kualiti kepada yang lebih sempurna sebenarnya bacaan kita. Okey. Okey, sebenarnya sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, kita berada pada penghujung pertemuan kita pada petang ini. Saya di kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan sekalian yang sentiasa bersama-sama dengan Aikim setiap petang daripada Isnin sehingga Jumaat jam 5 petang. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kalian. Khusus saya tak lupa kepada rakan-rakan supporter, para penyumbang yang baik hati, juga kepada star sender kita yang menghantar star. Sebenarnya token lah untuk saya sendiri. Terima kasih di atas perkongsian daripada rakan-rakan sahabat-sahabat sekalian. Dan saya juga memohon maaf sekiranya ada terdapat kesalahan daripada pihak saya sendiri secara sengaja ataupun tidak sengaja. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan segala dosa kita. Dan sampai di sini dahulu kita punya pertemuan. Kita jumpa lagi minggu depan, hari Isnin jam 5 petang. Minta maaf, hari Isnin saya ada keluar kawasan, tak dapat. Hari Selasa InsyaAllah kita akan jumpa pertemuan kita dalam Aikim 5 petang seperti biasa. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 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 Bye. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz.